Selamat datang ke ITTV. Nama saya Cikgu Gurdev dan saya adalah Cikgu Sains tingkatan 2 kamu. Tajuk kelas ini adalah Kepelbagaian Benda Hidup. Malaysia adalah satu daripada 12 negara mega biodiversity. Iklim Khatulistiwa Malaysia menjadikan habitat sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Malaysia adalah satu daripada 12 negara mega biodiversity. Apa maksud mega biodiversity? Bermaksud di Malaysia kita ada beribu-ribu haiwan dan tumbuhan yang hanya boleh dijumpai di Malaysia sahaja. Kenapa? Kerana kita mempunyai iklim khatulistiwa yang sangat sesuai untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan hidup. Jadi, Malaysia satu daripada 12 negara mega biodiversity. Dan kita ada pelbagai jenis organisma di sini. Apakah organisma? Organisma adalah benda hidup seperti manusia, haiwan, tumbuhan, unisel. Jadi kita di Malaysia ada kepelbagaian benda hidup dan kita mesti memelihara semua benda hidup ini untuk zaman-zaman yang akan datang. Tetapi dari segi saintifik, kita mesti mengelaskan semua benda-benda hidup di Malaysia dan juga di merata-rata tempat. Bagaimana kita mengelaskan sesuatu organisma? Kita biasanya menggunakan bentuk dan rupa sebagai kita punya bahan asas untuk pengelasan. Kalau ada kaki, tak ada kaki, ada sayap, bersisik lembut, bersisik berlendir, bersisik keras, ada telinga, tak ada telinga, guna peparu, guna insang dan sebagainya. Jadi inilah cara kita mengelaskan haiwan-haiwan dan tumbuhan-tumbuhan mengikut bentuk dan rupa. Kenapa organisma mempunyai bentuk dan rupa yang beza? Organisma-organisma mempunyai bentuk dan rupa yang beza kerana organisma tersebut telah menyesuaikan diri kepada habitatnya atau tempat dia tinggal supaya kemandirian spesies boleh dipastikan. Jadi, organisma bentuk dan rupa berbeza kerana penyesuaian kepada habitat. Kenapa ini penting? Kerana kemandirian spesies mesti dijaga. Biodiversity yang kita dah kata tadi, Malaysia adalah satu negara mega biodiversity, bermaksud kepelbagaian benda hidup di suatu habitat. Jadi kita ada banyak organisma yang hidup di satu habitat. Contoh rumah. Jika kamu mengambil rumah kamu sebagai suatu habitat, di dalam rumah kamu ada kamu, adik-beradik kamu, ibu, ayah dan sebagainya. Ini adalah manusia yang hidup di kamu punya habitat. Juga mungkin di dalam habitat kamu ada organisma lain seperti kucing, seperti lipas, seperti cicak, semut, lipan. Juga kita ada tumbuhan, bunga raya. Mungkin kita ada pokok-pokok yang lain seperti pokok rambutan atau pokok mangga. Semua ini hidup sekali lagi di dalam habitat iaitu rumah kamu. Di dalam kawasan rumah kamu juga ada bakteria. Juga ada mikroorganisma yang lain. Jadi,
Inilah kepelbagaian benda hidup yang hidup di satu kawasan habitat. Contoh-contoh yang lain yang lebih besar daripada kawasan rumah kamu adalah seperti gurun. Gurun, di sini saya tulis ada unta, ada pokok kaktus, ada cicak, ada serigala gurun, ada lain-lain organisma yang juga hidup di kawasan gurun seperti pokok sawit dan sebagainya. Jadi, gurun mempunyai biodiversity-nya tersendiri berdasarkan iklim di sana. Ingat, iklim amat penting kerana organisma-organisma yang hidup di dalam sesuatu habitat, biodiversity sesuatu habitat berdasarkan kebolehan organisma menyesuaikan diri untuk hidup dan bermandiri di kawasan tersebut. Jika kita mengambil Kutub Utara. Kutub Utara iklim dia sejuk. Musim panas pendek, musim sejuk panjang. Ada salji. Air susah didapat pada waktu musim sejuk kerana pembekuan berlaku di atas sumber-sumber air. Jadi organisma-organisma yang hidup di Kutub Utara mesti menyesuaikan diri mereka supaya boleh hidup di sana dan bermandiri. Contoh, beruang kutub mempunyai lapisan lemak tebal, bulu berwarna putih, bulu dia tebal untuk menolong kurangkan kehilangan haba dan juga menolong dari segi penyamaran kerana susah nak lihat beruang kutub berwarna putih di atas salji berwarna putih. Dari segi tumbuhan, tidak ada banyak tumbuhan yang boleh hidup di cuaca yang melampau Kutub Utara. Tetapi kita boleh menjumpai lumut di sana. Kita juga ada haiwan-haiwan yang lain seperti anjing laut, serigala kutub. Semua ini telah menyesuaikan diri untuk hidup di Kutub Utara. Jadi faham ini murid-murid. Biodiversity ialah kepelbagaian benda hidup. Tetapi kepelbagaian benda hidup ini mesti telah menyesuaikan diri untuk hidup di habitat tersebut. Inilah yang penting. Setiap habitat mestilah kita boleh melihat penyesuaian. Dan sebagai saintis, kita mengambil penyesuaian ini dari segi bentuk dan rupa untuk mengelaskan organisma-organisma ini. Jadi ingat, kepelbagaian benda hidup, iaitu biodiversity, sangat berkait dengan rupa dan bentuk. Kerana rupa dan bentuk menunjuk kita penyesuaian organisma tersebut kepada habitatnya. Kepentingan biodiversity. Mestilah kalau kita mengajar biodiversity sebagai bab pertama, mestilah biodiversity amat penting. Biodiversity penting dari segi pertama adalah sumber makanan. Biodiversity memberi kita makanan seperti sayur dan juga daging yang kita manusia perlu. Juga dari segi biodiversity, sumber makanan dari satu spesies ke spesies yang lain. Rantai-rantai makanan dihasilkan di setiap habitat. Jadi, pertama, biodiversity memberi kita sumber makanan. Kedua, biodiversity memberi kita obat. Contoh, kita ada banyak tumbuhan-tumbuhan herba yang kita guna untuk memberi kita obat-obat. Dan juga memberi kita benda yang lain seperti kosmetik. Bahan mentah. Kita mendapat banyak bahan mentah daripada kita punya biodiversity. Contoh di Malaysia, kita boleh mendapat kayu balak untuk pembinaan rumah dan sebagainya. Kita boleh mendapat buluh yang kita guna untuk
membuat benda hiasan ataupun alat muzik seperti kita punya angklung. Jadi, sumber bahan mentah. Pendidikan. Kita sebagai saintis mesti menyiasat benda. Kita boleh menyiasat. Kita hidup organisma-organisma. Kita boleh menyiasat kehidupan uniselular. Kita boleh menyiasat bagaimana interaksi berlaku antara satu organisma dengan organisma lain. Kita boleh menyiasat interaksi-interaksi seperti komensalisme, mutualisme, parasitisme yang kita akan bincangkan dalam bab-bab yang akan datang. Jadi dari segi pendidikan, kita punya biodiversity amat penting. Keseimbangan alam. Organisma-organisma, tumbuhan-tumbuhan, haiwan-haiwan memastikan kita hidup kita seperti kita nutrien, iaitu bagaimana makanan dialirkan di dalam sesuatu rantai atau jaring makanan. Juga kita karbon dioksida dan oksigen yang diperlukan untuk proses-proses fotosintesis dan respirasi. Kita juga ada kita nitrogen. Bagaimana nitrogen masuk ke dalam tanah, diguna oleh tumbuhan dan kemudian dipulangkan kepada atmosfera. Jadi biodiversity amat penting dari segi keseimbangan alam. Dari segi ekonomi, selain daripada obat, bahan mentah memberi kita keuntungan, kita boleh mengguna habitat-habitat untuk rekreasi. Kita boleh pergi ke tepi pantai dan pergi ke dalam laut dan melihat ikan-ikan dan karang di dalam perairan kita. Kita boleh pergi ke hutan simpanan Malaysia dan melihat organisma-organisma di sana. Jadi kita boleh mengguna rekreasi kerana rekreasi memberi kita keuntungan yang kita kemudian boleh mengguna untuk pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan-kawasan biodiversity kita. Akhirnya murid-murid, kita mesti faham mengenai pengurusan biodiversity. Jika kita tidak mengurus kawasan-kawasan biodiversity kita dengan betul, ada akibat-akibat yang sangat buruk. Contoh cara-cara pengurusan biodiversity adalah pertama, kempen. Kita adakan kempen-kempen kesedaran. Janganlah buang sampah di tepi pantai kerana benda itu akan dimakan oleh haiwan-haiwan. Janganlah kita membalak tanpa berfikir kerana ini akan menyebabkan hakisan tanah dan juga banjir kilat. Janganlah kita memburu tanpa berfikir kerana haiwan-haiwan Malaysia akan hilang. Contoh, di Malaysia kita hanya ada 70 lebih harimau Malaysia yang tinggal. Kalau kita tidak ada kempen kesedaran mengenai kepentingan harimau Malaysia, simbol Malaysia, kita akan hilang harimau kita. Dan berapa banyak kita menangis pada masa depan, kita tak boleh mendapat harimau ini balik. Jadi, kita adakan kempen kesedaran. Haramkan. Kita mengharamkan pemburuan haiwan-haiwan di Malaysia. Seperti kita punya harimau yang seperti saya dah kata, hanya tinggal 70 lebih. Kita haramkan pengambilan telur-telur penyu kerana kita pastikan penyu kita akan mandiri. Kita juga kurangkan atau haramkan pembalakan pokok-pokok tua Malaysia kerana pokok-pokok ini mengambil beratus-ratus tahun untuk bertumbuh. Kalau dipotong, tidak boleh didapat balik dalam masa yang pendek. Juga, pembangunan mesti dikawal. Kita tidak boleh membangun dan memotong hutan kita. Tempat ini adalah habitat yang memastikan kebiodiversitian Malaysia. Jika kita membalak dan membina, kita akan hilang habitat, dan bila habitat hilang, organisma hilang.
dan biodiversity juga terancam. Kita mesti menguatkuasakan undang-undang. Mestilah jika kita lihat lori yang membawa balak, berhentikan dan tanya mereka, mana lesen pembalakan kamu? Janganlah kita hanya tutup mata saja. Kerana asap daripada kilang yang membakar tanpa berfikir akan mencemarkan udara kita. Dan bila asap dan debu ini sampai kepada tumbuhan dan jatuh atas daun, ini akan mengurangkan proses fotosintesis dan dengan tidak sengaja akan mengubah kita punya karbon dioksida dan oksigen. Setiap aktiviti manusia yang tidak difikirkan ada kesan ke atas biodiversity. Kita mesti menjaga haiwan dan tumbuhan endemik. Haiwan dan tumbuhan endemik adalah haiwan-haiwan dan tumbuhan-tumbuhan yang dijumpai di Malaysia kerana kita punya iklim khatulistiwa. Contoh ialah kita punya bunga Pak Mak atau bunga Rafflesia yang hanya wujud di Malaysia. Bunga terbesar di dunia. Tetapi hanya sekali lagi boleh dijumpai di Malaysia. Dan jika kita tidak menjaga, satu hari bunga ini akan hilang. Dan kita tidak boleh melihat bunga Pak Mak lagi. Ataupun bunga periuk keria juga diancam. Seperti juga kita punya harimau ataupun kita punya penyu belimbing. Jadi pengurusan biodiversity amat penting, kempen, haramkan, pembangunan mesti dikawal, penguatkuasaan undang-undang. Inilah yang paling penting. Dan bagaimana kita menjaga tumbuhan dan haiwan endemik kita. Kita boleh menjaga dengan mengadakan hutan simpanan. Kita boleh mengadakan kawasan-kawasan botani. Dan jika perlu, kita boleh keluarkan organisma tersebut daripada habitat asalnya dan gunakan habitat yang kita bina seperti zoo. Hidupan dikenali sebagai organisma. Organisma hidup adalah manusia, haiwan, tumbuhan dan organisma unisel. Semua organisma beza dari segi saiz dan rupa. Saintis telah mengelaskan organisma ke dalam kumpulan berdasarkan beza rupa organisma. Ciri-ciri organisma berbeza membolehkan organisma menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Biodiversity merupakan kepelbagaian organisma yang hidup di suatu kawasan. Contoh, habitat kolam. Organisma di sini adalah ikan, udang, amoeba, euglena, berudu. Kepentingan biodiversity adalah sumber makanan, adalah sumber obat, adalah sumber bahan mentah, adalah tempat rekreasi, adalah sumber pendidikan dan penting kerana memberi kita keseimbangan alam. Pengurusan biodiversity secara berkesan adalah penting untuk masa depan. Cara pengurusan adalah adakan kempen kesedaran, mengharamkan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan endemik yang terancam. Endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di lokasi tertentu. Contoh di Malaysia, bunga Pak Mak, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaysia. Memuliharakan hidupan
dengan program pembiakan seperti pusat penetas telur penyu, melindungi habitat dengan mewujudkan hutan simpanan, penguatkuasaan undang-undang. Apakah organisma yang dijumpai di gurun? Jadi murid-murid fikir, tadi kita telah bincang mengenai gurun. Jadi organisma dalam gurun adalah unta, kaktus, cicak dan lain-lain seperti serigala, gurun dan sebagainya. Kamu mestilah mempunyai kefahaman yang lebih. Janganlah kamu hanya tahu 3-4 organisma yang hidup di sesuatu habitat. Ya, lebih baik jika kita tahu 6-7 organisma yang hidup di dalam sesuatu habitat. Apakah aktiviti manusia yang mengancam keseimbangan alam? Jadi murid-murid, kamu telah belajar aktiviti-aktiviti ini semasa sekolah rendah dan juga semasa tingkatan 1. Aktiviti-aktiviti adalah seperti pembalakan yang tidak terkawal, pembangunan tidak terkawal, pemburuan haram, melombong dan sisa-sisa perlombongan dibuang ke dalam sungai, menangkap ikan dengan menggunakan jaring-jaring yang besar, menangkap ikan-ikan yang terancam, membebaskan asap yang mencemar ke dalam udara. Semua ini adalah aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam keseimbangan alam. Jadi, tulislah 2-3 daripada aktiviti ini sebagai jawapan kamu. Contoh, pemburuan haram, pembangunan tidak terkawal, pembalakan tidak terkawal. Jadi murid-murid, fahamlah kita di Malaysia ada kepelbagaian benda hidup. Apakah maksud kepelbagaian benda hidup? Kepelbagaian benda hidup di satu habitat seperti hutan Malaysia ataupun sistem pengairan Malaysia dipanggil biodiversity. Biodiversity bermaksud ada banyak organisma. Malaysia, ingat, adalah satu daripada 12 negara mega biodiversity. Kita ada kepelbagaian benda hidup kerana benda hidup, haiwan, tumbuhan dan sebagainya mempunyai rupa dan bentuk yang beza. Rupa dan bentuk beza. Kenapa rupa dan bentuk beza? Ini ialah kerana setiap organisma menyesuaikan diri kepada habitatnya. Jadi kita menggunakan ini, penyesuaian dan beza dalam rupa dan bentuk untuk mengelaskan organisma. Kita juga mesti faham setiap habitat mempunyai organisma-organisma tertentu. Contoh gurun, unta, kaktus, cicak. Kutub Utara, beruang kutub, lumut, anjing laut. Hutan Malaysia mempunyai bunga pakmak, periukera, harimau Malaysia, tapir, kancil dan sebagainya. Jadi kita mesti faham maksud biodiversity. Ada banyak organisma dan faham bahawa semua organisma itu telah menyesuaikan diri untuk hidup di habitat tertentu mereka. Kepentingan biodiversity memberi kita sumber makanan, obat, bahan mentah, memberi kita sumber pendidikan untuk kita boleh menyiasat bagaimana ada interaksi-interaksi di dalam sesuatu habitat. Keseimbangan alam. Kita seperti kita karbon, kita nutrien, kita nitrogen, semua dikawal oleh kita punya biodiversity. Dan juga kita boleh guna sebagai tempat rekreasi.
Dari segi pengurusan, kita mesti ada kempen supaya orang faham penguatkuasaan undang-undang. Haramkan pemburuan terutamanya haiwan-haiwan endemik Malaysia. Seperti kita punya penyu, kita punya harimau, tapir, kancil. Kalau tidak, haiwan-haiwan yang ancam ini akan akhirnya pupus. Kita juga boleh menjaga tumbuhan dan haiwan endemik kita dengan mengadakan pusat-pusat pembiakan, hutan-hutan simpanan, dan kalau kita keluarkan daripada habitat mereka, taman-taman botani ataupun zoo. Jadi ingat murid-murid, biodiversity amat penting. Malaysia adalah satu daripada 12 negara mega diversity. Janganlah pada satu hari kita tidak difikirkan sebagai suatu negara mega biodiversity kerana semua biodiversity kita telah pupus. Sekian saja. Terima kasih.